Okay, kelas kita akan mulakan kelas Sorry sebab cikgu lambat sikit ni, dah dekat pukul 9. Cikgu harap kita boleh habiskan sampai 9.30. Okay. Tapi dalam topik ni ada banyak lah yang perlu kita buat. Okay, yang perlu kita bincangkan. Okay, seperti yang kamu lihat dalam skrin. Okay, kamu nampak skrin cikgu ni kan? Nampak kan yang ni? Boleh nampak. Okay. Baik, kita akan teruskan kita punya pembelajaran iaitu unit 2. Yang bertajuk ukir nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. Okey, siapa yang faham tentang tajuk ini? Ukir nama di mata dunia, jati diri berpisah tiada. Apa maksud ukir? This word. Apa yang kamu faham tentang ukir? Apa dia tu? Siapa yang boleh bagi maksud dia? On your mic. Okay, on your mic. Macam mencatat satu history. Okey, mencatat, okey. Catat nama kamu di mata dunia. Okey, mengukir nama kamu di mata dunia maksudnya in the world. Okey, dan jati diri berpisah tiada. Okey, jati diri. Maksud jati diri apa dia ni? Siapa yang boleh bagi jawapan? Okey. Jati diri maksudnya identiti diri. Okey, kita sebagai orang Malaysia ke, okey, kamu sebagai kaum Cina, kaum Melayu, kaum India, okey, setiap individu ataupun setiap kaum itu ada jati diri ataupun identiti diri dia. Okey, yang berpegang kepada asal usul kita lah macam tu. Okey. Baik. Cikgu teruskan lagi untuk slide kedua. Baik, sebelum kita teruskan, tengok video ni dulu. Okey, mana dah cikgu nak kongsi video cikgu. Alah, video yang cikgu kongsikan dekat YouTube tu. Okey, sama je. Siapa yang belum tengok? Semua sudah tengok ke belum? Dah tengok ke yang ada join kelas malam ni, dah tengok ke? Okey. Ni cikgu punya YouTube. Okey, kamu boleh check dekat sini. Okey, yang ini nota kita malam ni. Okey. Cikgu buka sekejap. Sama je dengan yang cikgu bagi tu kan. Okey, nampak? Cikgu exit dia. So nanti apa-apa kamu boleh check dekat sini ya. Okay, boleh check dekat cikgu punya channel ni. Okay, seterusnya. Okay, dalam tajuk ni, dalam pembelajaran ni, okay, seperti yang kamu lihat dekat skrin, okay, kamu perlu kuasai ciri individu global. Okay, apa itu ciri individu global? Okay, sikap individu global, kepentingan menjadi individu global, kesan sekiranya individu tidak bersikap global, dan sepatutnya, okay, kamu dapat mengeluarkan ataupun menunjukkan perasaan kamu apabila bertindak sebagai individu global, dan juga kamu dapat mengamalkan sikap individu global dalam kehidupan seharian. Bukan saja kamu, tapi cikgu pun perlu mengamalkan sikap individu global dalam kehidupan seharian. So maksudnya kita semua mesti mengamalkan sikap ini. Seterusnya, baik, ini ada dalam cikgu punya video kan. Ini cikgu ambil daripada ini dia punya sumber, dekat Google. Yang ini. So walau bahasaku global, jati diriku global. So maksudnya kita boleh mempelajari pelbagai bahasa. Dalam menunjukkan kita, adalah sebagai individu yang global. Baik, seterusnya ni cikgu nak sharing kepada kamu. Ni pengalaman cikgu lah. Yang slide seterusnya ni. Setakat ni dengar tak cikgu punya suara? Dengar. Hello.
Ya tak? Okey. Okey, baik seterusnya. Baik, ini adalah contoh gambar cikgu masa cikgu pergi. Sebab dalam kelas cikgu ada bagi tahu kamu pengalaman cikgu masa cikgu belajar dekat Melbourne. Okey, di mana cikgu telah terpilih untuk mewakili universiti masa itu UNIMAS. Okey, mewakili program fakulti cikgu. Okey, di bawah bidang Fakulti Sains Sosial dan di bawah program kajian hikmat sosial. Dan semasa ini, okey, cikgu terpilih untuk menyertai transfer student ataupun exchange student ke Melbourne, Australia. Yang ini gambar yang atas sekali ni belakang tu adalah RMIT University dan itulah tempat cikgu membuat research lah. Tempat cikgu dekat sini. RMIT University di bawah tajaan RMIT University. Okay, dan ini semasa cikgu pergi ke Melbourne Museum. Okay, dan ini semasa cikgu pergi mendaftar, register untuk pengangkutan awam di sana, iaitu di mana Melbourne Central Station. Okay, yang ini gambar tengah-tengah ni, okay, merupakan di mana family, Turkish family yang cikgu stay dengan mereka, yang cikgu tinggal bersama mereka semasa cikgu buat research di salah sebuah sekolah Turkish College Girls, okay, College Turkish lah, okay, di sana, dan cikgu tinggal dengan mereka dan ini semasa mereka celebrate my birthday. Okay, yang ini adalah memory. Sebab apa cikgu tunjukkan gambar ini? Sebab ini cikgu nak kaitkan dengan kita punya tajuk pada hari ini, iaitu bersikap global tapi kita masih mempunyai jati diri. Okay, maksudnya macam mana tu? Okay, jadi cikgu akan berikan contoh-contoh yang lain. Okay, sebab cikgu rasa ada cikgu-cikgu kita, cikgu-cikgu Malaysia ni yang lebih hebat, okay, menyertai ataupun mewakili negara kita, okay, ke luar negara, ke peringkat antarabangsa, ke international, okay, dalam bidang pendidikan. Nanti cikgu bagi salah satu nama cikgu yang cikgu jadikan dia sebagai mentor lah. Cikgu tengok dia punya video, okay, cikgu pun belajar daripada dia dan semalam cikgu pun baru menyertai dia punya webinar. Okay. Okay, baik, kita teruskan, iaitu apakah dia ciri individu global macam dalam kamu punya buku teks. Okay. Yang ini memang cikgu ambil daripada buku teks lah. Jadi kita berikan kredit kepada penulis buku teks, okay, yang mengambil masa, okay, mengambil masa, tenaga, wang ringgit ataupun keringat mereka untuk menghasilkan buku teks kita tu. Okay. Jadi ini adalah ciri individu global, okay, di mana seseorang itu perlu berdaya saing, okay, okay, mempunyai jati diri yang kukuh, okay, mempunyai jaringan dan jalinan global yang baik. Seterusnya kemahiran teknologi maklumat. Okay, kamu boleh lihat sebagai individu yang global kita perlulah berdaya saing, iaitu mampu bersaing pada peringkat lokal dan global. Bukan sahaja kita perlu menunjukkan kita punya prestasi, okay, ataupun kita punya kemahiran secara tempatan, okay, tetapi juga kita perlu menunjukkan ataupun meluaskan kita punya kemahiran ataupun bakat ataupun potensi diri kita ke peringkat yang lebih tinggi, iaitu secara global. Okay, seterusnya memberikan idea yang mencerminkan wawasan bertaraf lokal. So maksudnya ada di antara kamu ni yang mempunyai idea-idea yang canggih, mempunyai idea-idea yang bernas, okay, tapi rasanya untuk peringkat sekolah ni mungkin kamu masih malu-malu untuk memberikan idea kamu tu. Jadi jangan malu, jangan segan, okay, tunjukkan apa yang kamu ada, tunjukkan bakat kamu, okay, tunjukkan yang kamu mampu berdaya saing. Seterusnya kamu akan menjadi individu yang global, okay. Terus seterusnya jati diri kukuh, jati diri, identity, okay, iaitu menyesuaikan diri dengan perubahan dunia tanpa mengabaikan jati diri. Ya, betul. Kita tak boleh ketinggalan dengan perubahan dunia, kita tak boleh ketinggalan dengan arus globalisasi, tapi jangan sampai kita menjual kita punya jati diri dan kita mengabaikan jati diri kita, identiti diri kita sebagai rakyat Malaysia, sebagai, okay, warga negara yang mempunyai sifat ataupun perasaan patriotisme terhadap negara kita sendiri. Okay, selain itu berfikiran positif dan optimis semestinya
Okay, kita mesti menjadi seorang yang positif untuk menjadi seorang individu yang global. Okay, baik. Seterusnya, jaringan dan jalinan global yang baik, iaitu menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya lokal dan global. Okay, jadi kita perlu menerima, menghormati dan mengurus kepelbagaian budaya. Okay, walaupun kita mempunyai jati diri ataupun identiti diri, tapi kita juga mesti menerima dan menghormati, okay, orang lain, budaya ataupun apa-apa sahaja, okay, yang dimiliki oleh warga-warga lain, okay, maksudnya warga negara lain lah, okay. Contohnya macam yang cikgu pergi Melbourne tu, walaupun berbeza budaya, okay, tapi cikgu kena menghormati budaya mereka sana, cikgu kena menerima budaya mereka di sana, okay, tapi kita sesuaikan dengan budaya yang kita ada, okay. Seterusnya, mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal dan juga global. Okey, baik. Contohnya, macam cikgu pergi sana. Ni cikgu bagi contoh cikgu okey, yang paling dekat. Okey, cikgu pun rasa kamu ada contoh-contoh yang lain nanti kamu boleh kongsikan. Okey, mempunyai hubungan yang baik dan mampu berkomunikasi pada peringkat lokal dan global. Komunikasi, maksudnya dari segi komunikasi itu, maksudnya kita perlu mempelbagaikan kemahiran bahasa kita. Okay, sudah semestinya kita sebagai rakyat Malaysia perlu mahir dalam bahasa Malaysia, okay, dalam bahasa kebangsaan kita, dan juga okay, kalau bahasa yang lain, bahasa Mandarin, okay, semestinya okay, untuk kaum Cina, dan bahasa Tamil untuk kaum India. Okay, macam cikgu. Okay, walaupun cikgu orang Melayu, okay, berbahasa Melayu, tapi cikgu juga boleh faham dalam bahasa Mandarin kan. Dan kita semua pun, dan kamu pun boleh bercakap Mandarin dan juga faham dalam bahasa Inggeris. Dan cikgu rasa ramai antara kamu juga, okay, belajar bahasa-bahasa lain, bahasa-bahasa yang lain. Okay, contohnya macam Korea, Jepun, okay, itu memang dah pastilah tu rasanya, kan? Okay, jadi kalau macam cikgu dulu masa cikgu tinggal dengan yang family Turkish tu, Turkish family, memang cikgu belajar bahasa Turki tu, bahasa Turkish. Cikgu dah pandai hafal 1 sampai 10 masa tu, tapi sekarang dah balik sini memang dah lupa lah. Okay, yang cikgu cuma ingat sekarang ni marhaba nasılsın dan juga teşekkür. Marhaba nasılsın maksudnya apa khabar, teşekkür maksudnya thank you. Itu je. Kalau bahasa Cina pun macam biasalah yang kamu selalu dengar kalau cikgu cakap ni. Itulah yang cikgu contoh lah kan, contoh. Jangan ketawa Okey. Seterusnya, kemahiran teknologi maklumat. Okey, mampu mengadaptasi teknologi maklumat mengikut peredaran masa. Okey, dan seterusnya mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang menggugat jati diri. Maksudnya kemahiran individu yang global semestinya perlu mahir dalam teknologi maklumat. Okey, sebab apa? Untuk menjadi individu global, kita perlu tahu apa maklumat, okey, kita perlu ambil tahu maklumat, kita perlu mencari maklumat dengan menggunakan internet, dengan menggunakan teknologi. Jadi kalau tak ada kemahiran teknologi, macam mana kita nak cari maklumat? Okey, sebab itu kita perlu tingkatkan diri kita perlu tambahkan ilmu kita, okey, dengan teknologi maklumat. Contoh macam sekarang, okey, kalau dulu cikgu ajar kamu dalam kelas je kan. Okey, tapi disebabkan sekarang ini, okey, cikgu juga boleh menggunakan medium, okey, Google Meet ni untuk memberi apa, untuk mengajar kamu kan. So kalau cikgu tak belajar tentang kemahiran teknologi maklumat ni, macam mana cikgu nak buat slide ni, macam mana cikgu nak buat Google Meet ni. Okay, mungkin cikgu just bergantung kepada dekat kelas, pengajaran dekat kelas, ataupun cikgu just bagi kamu nota yang print out punya. Cikgu tak gunakan internet sebagai medium untuk pembelajaran dan pengajaran kita. Okey, selain itu mengelakkan penyalahgunaan teknologi maklumat yang menggugat jati diri. Jadi semestinya walaupun kita mahir dalam teknologi maklumat, jangan salah gunakan teknologi itu, okey, untuk menggugat jati diri. Maksudnya mengganggu jati diri kita. Maksudnya yang boleh mempengaruhi jati diri kita. Jadi maksudnya jangan percaya, jangan terpengaruh dengan apa-apa sahaja, okay, maklumat yang ada dalam internet, sebab tak semestinya semua maklumat yang dalam internet itu adalah tepat ataupun benar. Okay, jadi caranya kamu mesti pastikan maklumat itu adalah benar, adalah tepat. Okay, dan boleh diterima dan sesuaikan dengan jati diri kita. Jangan sampai kita pula yang terikut dengan orang luar.
Okey, baik, boleh faham setakat ni? Suara, mana suara? Boleh faham setakat ni? Ataupun cikgu cakap syok sendiri je ni? Boleh. Boleh dengar? Okey ya. Okey, seterusnya. Baik, ini adalah sikap individu global. Okey, kamu boleh lihat. Yang pertama, mengutamakan budaya asal. Okey, mengekalkan jati diri walaupun bersaing pada peringkat global. Menguasai pelbagai bahasa. Okey, tanpa mengabaikan bahasa kebangsaan dan bahasa ibunda. Okey, mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan dan juga menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Okey, yang ini sikap individu global. Yang tadi adalah ciri dia. Okey, kamu boleh lihat sikap individu global iaitu di mana kita mengutamakan budaya kita. Okey, budaya kita sendiri, budaya Malaysia. Okey, contohnya macam cikgu pergi sana tapi cikgu tetap mengekalkan budaya kita sebagai rakyat Malaysia. Okey, kamu rasa tadi masa kalau cikgu pergi sana tu, adakah cikgu buka tudung? Adakah cikgu free hair? Takkan. Cikgu tetap memakai tudung, memakai hijab, okey. Cikgu tetap menjaga cikgu punya identiti ataupun jati diri sebagai orang Islam di sana dan juga sebagai rakyat Malaysia. Okey. Dan seterusnya mengekalkan jati diri walaupun bersaing pada peringkat global. Okey. Yang ini pun sama dan menguasai pelbagai bahasa. Okey. Sememangnya kalau kita nak pergi menuju ke menjadi individu yang global, semestinya bahasa tu kita perlu kuasai. Okey, cikgu nak tunjuk nanti satu video, nak kongsikan dengan satu video. Pernah tak nampak seorang kanak-kanak Cambodia ataupun kanak-kanak Kemboja yang menguasai 16 bahasa dunia. Dia cuma menjual macam craft tangan ataupun aksesori untuk pelancong sahaja. Dekat Kemboja tu. Tapi bagaimana, macam mana cikgu sangat impress dengan dia, cikgu sangat kagum dengan dia, dia tak pergi sekolah bahasa tau. Tapi macam mana dia boleh menguasai 16 bahasa dunia. Okay, sampai sekarang ni, dia ditawarkan untuk belajar di negara China. Okay, negara China tu satu pusat pendidikan tu menaja, okay, ataupun mensponsor dia untuk belajar disebabkan hanya menguasai 16 bahasa. Kamu rasa kita boleh tak? Kamu boleh tak? Kamu rasa kamu boleh tak kuasai 16 bahasa? Bahasa Melayu, bahasa kebangsaan kita pun ada lagi yang masih tak pandai cakap. Betul tak? Okey? Kamu perlu fikir, jangan fikir negatif, fikir positif, okey? Kamu boleh belajar bahasa, okey? Belajar bahasa sikit-sikit dalam satu hari, satu ayat pun boleh. Macam kalau cikgu belajar Perancis, how to say thank you in French. Siapa yang boleh cakap? How to say thank you in French? Siapa yang boleh cakap? Valerie? Apa? Macam mana nak cakap terima kasih dalam bahasa Perancis? I only know bonjour. Bonjour is like hi, hello. Okay, kalau merci. dalam Perancis, merci. Ataupun merci beaucoup. Okay, itu adalah bahasa Perancis. Okay, jadi kita boleh belajarlah sama-sama nanti. Okay, mungkin kita akan belajar satu hari satu bahasa. Kempen satu hari satu bahasa kan. Okay, tapi walaupun kita mempelajari pelbagai bahasa, tapi kita tak boleh mengabaikan bahasa kebangsaan sebab itu adalah kita punya identiti nasional kita. Okay, sebagai seorang yang patriotisme, okay, kita perlu mahir dalam bahasa kita dulu sebelum kita mahir dengan bahasa yang lain. Sama juga dengan bahasa ibunda. Bahasa ibunda ni maksudnya bahasa asal lah, bahasa asal kamu. Contoh kaum Cina, Mandarin. Okay? Kaum India, Tamil. Kaum Melayu, bahasa Melayu lah. Okay? Dan bahasa Melayu pun ada, bahasa Melayu, bahasa Cina pun ada pelbagai bahasa. Okay? Bukan satu saja. Okay? Contoh macam bahasa dekat negara Malaysia ni.
pelbagai negeri, pelbagai bahasa. Okay, sama juga dalam dekat contoh macam dekat Sabah tu. Okay, ada berapa bahasa dekat Sabah tu sebab ada pelbagai bangsa. Jadi walaupun kepelbagaian tu ada, tapi bahasa utama, bahasa kebangsaan kita jangan lupakan. Okay, seterusnya mengutamakan produk tempatan berbanding dengan produk antarabangsa. Sudah semestinya kita perlu berbangga kita punya produk tempatan. Contoh apa produk tempatan kita? Siapa boleh beritahu apa contoh produk tempatan yang dikeluarkan ataupun yang dihasilkan daripada negara kita Malaysia? Contohnya apa? Durian. Durian? Ni mesti suka makan durian kan? Dia nama macam Adabi boleh cikgu? Apa dia? Adabi. Adabi boleh? Okey. Adabi boleh. Lagi apa? Siapa boleh ni lagi? Contoh macam kalau kamu pergi QQ tu, kicap-kicap, okay? Kamu boleh nampak ada satu brand kan, Jalin tu kan, Jalen kan. Itu pun antara produk tempatan kita yang tak ada dekat luar negara. Okay? Jadi itu boleh diekspor ke luar negara. Jadi kita perlu mengutamakan produk tempatan kita. Kita perlu beli dulu produk tempatan kita. Okay, berbanding dengan produk antarabangsa. Contohnya kalau nak beli apa? Yang ini paling simple lah. Kalau nak beli kereta, kita perlu fikirkan dulu produk tempatan kita iaitu Proton ataupun Pro 2 sebelum kita beli produk antarabangsa. Okay, kenapa yang semasa cikgu pergi sana tu, yang dekat Melbourne tu, cikgu boleh pergi menghadiri persidangan makanan halal tau. Jadi dekat makanan halal tu, persidangan itu, okay, produk tempatan daripada Malaysia pun ada dekat sana. Jadi cikgu tengok produk itu, cikgu rasa bangga sebab produk tempatan Malaysia, okay, boleh dibawa ke sana. Okay, jadi sebab tu kita sendiri sebagai rakyat Malaysia, kita perlu utamakan produk tempatan kita. Sebab tu negara kita ada kempen apa? Ada kempen apa? Yang supaya apa? Apa cikgu nak cakap ayat ni meminta ataupun menyeru rakyat untuk membeli apa? Produk tempatan kita. Apa nama kempen tu? Siapa tahu? Cepat. Kalau nak habis kelas cepat, cepatlah bagi respons. Apa kempen tu? Okey, kempen belilah barangan buatan Malaysia. Pernah dengar? Okey, kempen belilah barangan buatan Malaysia. Okey, jadi kita sebagai rakyat Malaysia perlu utamakan produk kita. Okey, tapi jangan lupa untuk ambil tahu produk-produk antarabangsa sebab nanti orang lain tanya, pernah dengar tak nama produk ni? Kamu cakap tak tahu. Tak bolehlah juga, okey? Baik, seterusnya menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. Okey. Jadi cikgu rasa kamu faham ni, menyesuaikan teknologi global dengan teknologi tempatan. Okey, dengan adanya teknologi, kerjasama teknologi antara negara, okey, kita pun mendapat dia punya kebaikan, okey, dengan contohnya macam rakyat-rakyat kita, okey, belajar tentang teknologi luar dan membawa ke negara kita untuk dikongsikan bersama. Okey, contoh macam itulah. Baik, seterusnya menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Menjaga nama baik negara ketika berada di luar negara. Okey, macam cikgu pergi sana, cikgu membawa nama negara walaupun tak besar, contoh macam kita punya Datuk Lee Chong Wei ke, Datuk Nicole David ke, okey, mereka telah membawa nama negara, okey, ke peringkat antarabangsa. Okey, jadi nama negara kita secara tidak langsung menjadi, okey, menjadi apa? Menjadi gah di luar negara. Okey. Contoh lagi, cikgu bagi yang macam pelancong-pelancong asing yang datang masuk ke negara kita tu. Adakah ada sesetengah mereka yang menyebabkan kita beranggapan yang rakyat negara itu macam
menunjukkan sikap yang tak sepatutnya. Okey, jadi sama juga kalau kita pergi luar negara tu, jangan sampai kita mencemarkan nama baik negara. Jangan sampai kita menjatuhkan imej negara ketika kita berada di luar negara. Okey, contoh macam masa cikgu dekat sana, kawan-kawan cikgu dekat sana tanya, Malaysia. Okey, dan mereka akan tanya, Malaysia tu dekat mana? Cikgu terpaksa buka map. Sebab mereka ada antara mereka yang tak tahu pun Malaysia. Jadi macam mana nak menjadi orang yang global? Macam mana mereka ada antara individu yang luar pun mereka tak ada pun bersikap untuk menjadi individu yang global. Mereka tak tahu pun Malaysia. Okey? Jadi jangan kita sampai jadi macam tu. Okey, sepatutnya negara-negara di dunia ni kita tahu. So at least kalau orang tanya kita boleh cakap. Okey, jangan orang tanya, "Okey, awak tahu tak Malaysia tu kat mana?" Okey? Tak tahu? Just the simple answer. Tak tahu? Okay? Baik, seterusnya. Dah nak habis ni, tengok slide cikgu tu ada 13 je. Okay? Seterusnya, kenapa penting? Okay, kita menjadi individu yang global. Yang pertama, membentuk individu yang kreatif dan inovatif. Okay, yang kedua, menghadapi cabaran global. Ketiga, meningkatkan imej negara. Dan keempat, melestarikan pembangunan negara dan modal insan. Okay, yang pertama, membentuk individu yang kreatif dan inovatif semestinya dapat melahirkan individu yang mempunyai sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi. Okey, yang ini berkualiti tinggi. Sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi. Macam mana ni? Okey. Adakah kamu rasa kamu sudah mempunyai sikap dan pemikiran yang berkualiti tinggi? Standard dan level kamu dah setakat mana? Okey. Contohlah cikgu bagi tahu. Contoh, kalau ada orang tanya kamu sesuatu soalan, kamu rasa kamu terus boleh jawab ataupun tak? Ataupun kamu cakap tak tahu? Apa cikgu? Ulang lagi. Okay, contoh, kalau ada orang lain tanya, okay, adakah kamu tahu ini? Adakah kamu tahu itu? Adakah kamu tahu tempat ini di mana? Okay, adakah kamu tahu yang ini macam mana? Jadi kamu rasa kalau ada soalan-soalan yang macam tu orang tanya kepada kamu, adakah kamu boleh jawab secara terus? Sebelum tu cikgu tanya, kamu dengar tak cikgu? Kamu dengar tak cikgu punya suara jelas? Dengar. Cikgu Dengar. sebab cikgu punya mic ni cikgu bagi slow sikit. Okay? Boleh tak kamu rasa kamu ada tak pemikiran yang berkualiti tinggi? Okay, maksudnya berkualiti tinggi ni pengetahuan, ilmu pengetahuan kamu dari pelbagai aspek dalam tangan kamu. Klik macam tu je, take macam tu je kamu tahu. Tapi cikgu pun bukan macam tu. Cikgu pun bukan setakat klik dah tahu semua, tak. Tapi kita perlu sentiasa menambah ataupun mencari ilmu pengetahuan yang ada. Jadi dengan cara apa? Dengan cara banyak membaca, banyak menambah ilmu pengetahuan yang sedia ada. Okay? Boleh faham setakat ni? Dan juga mempunyai sikap. Sikap yang berkualiti tinggi. Maksudnya apa? Menjaga jati diri lah. Okay, jangan bersikap macam tidak mempedulikan perasaan orang lain apa semua tu, yang mempunyai sikap yang tak baik lah. Okay. Jadi seterusnya berilmu dan berkemahiran dalam membuat keputusan. Okay, sudah semestinya dekat sini nilai rasional. Okay, kita perlu matang, kamu perlu matang dalam bertindak ataupun membuat keputusan. Jangan sampai keputusan yang kamu ambil tu, boleh menyebabkan perkara yang tidak baik berlaku kepada diri kamu sendiri. Okay, baik, seterusnya menghadapi cabaran global. Okay, mampu bersaing dengan dunia luar. Okay, mencapai prestasi yang cemerlang. Dekat sini cikgu nak bagi satu contoh. Okay, cikgu nak bagi satu contoh. Ada seorang cikgu tu, okay, dia telah mewakili negara kita, okay, pergi ke luar negara, okay, peringkat antarabangsa sebagai cikgu yang apa? Mahir. Dia bukan saja mahir dalam ICT tetapi dia punya kaedah pengajaran pun
ada kepelbagaian. Dia telah banyak memenangi anugerah di dalam dan juga di luar negara. Okey. Dan semalam cikgu baru join dia punya webinar. Okey, nanti cikgu akan kongsikan dia punya blog ke ataupun dia punya YouTube ke, iaitu cikgu siapa nama dia? Cikgu Nur Helmi. Okey, Cikgu Nur Helmi bin Abdul Muttalib ke kalau tak silap nama dia. Okey, dia seorang cikgu ikon lah dekat Malaysia ni. Cikgu-cikgu yang dekat Malaysia ni semua kalau tak kenal dia tak tahulah. Jadi maksudnya cikgu tu pun sendiri tak mencari, tak menambah ilmu dia. Okey, sebab yang Cikgu Helmi ni merupakan seorang cikgu yang memang terkenal dekat Malaysia ni. Okey. Dia pernah pergi mana? Dia pernah pergi mewakili Malaysia ke Korea, okey, pernah pergi ke mana lagi, luar negara Europe lah, Amerika kalau tak silap. Okey. Baik, seterusnya meningkatkan imej negara di persada dunia iaitu mampu mengekalkan identiti lokal. Ya, sudah semestinya kita perlu membawa kita punya identiti tempatan, identiti sebagai warga negara Malaysia, identiti Malaysia. Okey, dan seterusnya kemampuan menghadapi cabaran global seperti macam yang kamu lihat sekarang ni, okay, dunia kita, okay, kehidupan kita, okay, menuju ke memang sekarang ni arus kemodenan, arus globalisasi, tapi kita perlu tahu, kita perlu mampu, okay, untuk menghadapi semua cabaran yang ada ni. Okay, zaman kamu dengan zaman cikgu dulu ada banyak jurang dia, bukan masuk jurang dia, ada banyak perbezaan. Okay, kalau zaman cikgu sekolah dulu handphone tak ada. Okay, nak message boyfriend, girlfriend pakai surat je, hantar surat cinta, love letter. Dalam surat tu siap letak ni lagi, siap letak powder lagi. Bagi wangi surat tu. Okay, tapi sekarang just touch, one click, semua sampai. Kan? So, tapi jangan sampai teknologi yang ada ataupun cabaran yang ada itu menyebabkan kita punya jati diri terjejas ataupun tergugat, okey, terpengaruh, okey, dengan pengaruh-pengaruh luar yang tak baguslah. Okey, seterusnya melestarikan pembangunan negara dan juga modal insan, iaitu dapat memberikan sumbangan yang progresif dalam pembangunan negara, okey, berfikiran di luar kotak, iaitu dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. Okey, seharusnya kamu sebagai pelajar, okey, kamu yang akan menjadi pemimpin negara masa depan, okey, yang dapat membantu memberi sumbangan kepada negara pada masa depan. Okey, jadi sudah semestinya, okey, kamu perlu mempersiapkan diri kamu sebagai warga negara, sebagai pewaris, pemimpin, okey, dalam membantu pembangunan negara. Okey, pada masa hadapan, dan sudah semestinya kamu perlu kamu perlu mempunyai fikiran di luar kotak, dari segi ilmu, tindakan, disiplin dan wawasan. So maksudnya kamu perlu mempunyai pengetahuan yang luas, pengetahuan yang luas dan wawasan kamu yang tinggi, untuk menjadi seorang individu yang lokal. Okey? Boleh faham setakat ni? Sebelum cikgu teruskan, dah nak habis dah ni. Boleh tak? Ke ada yang dah tertidur ni dengar cikgu cakap ni? Faham tak setakat ni? Faham. Siapa lagi yang ada dekat online ni? Siapa je yang ada ni? Okay? Baik, seterusnya. Okay, ini last Okay, baik. Kesan sekiranya individu tidak bersikap lokal. Okay, kesan 1 sampai 7. Okay, kesan 1 mudah terpengaruh dengan budaya luar. Ini sememangnya. Okay, kalau kita tak jaga, kalau kita betul-betul tak jaga kita punya jati diri, okay, tak jaga diri kita, okay, sudah semestinya kita akan mudah terpengaruh dengan budaya luar. Okay, sekarang ni ramailah. Kamu boleh tengok diri kamu sendiri. Adakah kamu mengamalkan? Adakah kamu mengaplikasikan? Adakah kamu memegang budaya negara kita? Ataupun kamu sudah terpengaruh dengan budaya luar? Okay?
Jadi ini adalah kesannya. Okey, baik. Kesan seterusnya, kesan 2, transformasi kemajuan negara terjejas. Apa maksud transformasi kemajuan negara terjejas? Jadi sekiranya rakyat Malaysia, rakyat Malaysia tidak memegang kepada jati diri ataupun identiti negara, sudah semestinya transformasi kemajuan negara terjejas. Kerana apa? Rakyat Malaysia sendiri, tidak membantu dalam kemajuan negara. Tidak membantu dalam kemajuan negara. Jadi macam mana negara kita nak membangun? Macam mana negara kita nak transform? Hello? Boleh dengar? Hello, boleh dengar? Boleh. Seterusnya, kesan ketiga, kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang diceburi. So, semestinya kesan kalau individu tidak bersikap global, kamu tidak mempunyai ciri ataupun sikap global tu sudah semestinya kepakaran dan kemahiran yang terhad dalam bidang yang diceburi. Maksudnya kamu tidak mempunyai kemahiran ataupun kepakaran yang betul-betul boleh membantu kamu dalam setiap bidang yang kamu ceburi. Contoh macam apa? Contoh, kalau kamu minat menjadi seorang saintis, kamu minat menjadi seorang doktor, macam mana kamu nak capai macam mana kamu nak membuatkan kamu punya kemahiran dan kepakaran tu betul-betul 100% kamu kuasai. So sudah semestinya perlu menggabungkan antara pengetahuan kamu secara tempatan dan juga pengetahuan kamu secara global. So maksudnya selepas kamu jadi doktor tu, kamu rasa dah cukup ke kalau dah jadi doktor, dah jadi saintis? Dah cukup ke? Tak perlu belajar yang lain ke? Jadi kalau kamu tak bersikap global, tak menambah ilmu pengetahuan sendiri, maksudnya nanti kepakaran dan kemahiran kamu terhad je lah dalam bidang yang diceburi. Kamu tak tahu benda-benda lain. Hidup kamu cuma dekat hospital. Tak ada benda-benda lain yang kamu ambil tahu. Ni kalau ada yang kamu nak tanya, kamu boleh tanya nanti sebab cikgu bagi tahu ni pun kadang-kadang cikgu pun terlupa, ada yang tercicir. Jadi kalau kamu rasa kamu ada nak tambah, kamu boleh komen dekat cikgu punya YouTube nantilah. Nanti cikgu akan masukkan video ni dekat YouTube. Baik, kesan 4. Seterusnya kesan 4, kesukaran bersaing dan berkomunikasi dengan dunia luar. Maksudnya macam itulah. Kamu tak boleh berlumba, kamu tak boleh bertanding. Dan kamu tak boleh berkomunikasi dengan dunia luar sebab kamu punya pengetahuan, kemahiran kamu, kepakaran kamu, potensi kamu cuma dekat lokal. Kamu tak serlahkan ke peringkat global. Jadi sebab itulah kesan dia. Jadi sepatutnya kita perlu ambil tahu tentang apa yang sesuaikan kita punya diri dengan tempatan dan juga secara global. Apa-apa pun kita mesti ambil tahu apa yang berlaku di sekeliling kita, bukan sahaja secara tempatan dalam Malaysia, tetapi kita juga perlu ambil tahu apa yang berlaku di luar negara. Dan kita boleh bandingkan apa yang berlaku di luar negara tu dengan apa yang berlaku dalam negara kita. Perlu bandingkan, boleh bandingkan. Seterusnya, kesan 5, hilang nilai etika dan jati diri dalam mengejar arus globalisasi. Kesan dia, kalau kita terlampau nak ikut arus kemodenan ataupun arus globalisasi, maksudnya kita terpengaruh dengan budaya luar tadi tu, maksudnya kita akan hilang nilai, kita akan hilang etika dan jati diri sendiri secara individu, ataupun secara luas lagi kita hilang jati diri ataupun identiti sebagai rakyat Malaysia. Kita dah tak ada nilai, kita dah tak ada etika, dah tak ada nilai moral, sebab kita terpengaruh dengan budaya luar. Itu adalah kesan kelima. Kesan keenam, kesukaran menerima kepelbagaian sosio budaya.
Okay, maksudnya kalau kita tak bersikap global, kamu cuma nak fikir, okay, kaum Cina saja, kamu nak berkawan dengan kaum Cina je, kamu tak mau berkawan dengan kaum-kaum yang lain. So macam mana kamu punya minda, okay, macam mana kamu punya pengetahuan tu boleh terbuka, okay, boleh terbuka tengok kaum-kaum lain, kepelbagaian kaum lain dekat Malaysia ni. Jadi jangan cuma berkawan dengan sesama kaum sahaja. Okay, kamu perlu terima kaum-kaum yang lain. Sama juga, jangan just anggap kamu orang Malaysia, okay, saya cuma nak duduk Malaysia je, saya tak mau pun pergi luar negara. Okay, buat apa pergi luar negara, buang masa, tak ada apa pun. Tapi tak boleh. Walaupun kita tak pergi luar negara, tak perlu pergi luar negara, tapi kita perlu ambil tahu apa yang berlaku dekat luar negara. Okay, contoh macam wabak COVID ni, okay, COVID-19 ni, takkan kamu ambil tahu tentang Malaysia punya je. Okay, kita mesti tahu tentang COVID ni secara global. Negara-negara yang terkesan dengan COVID ni, apa dia. Okay, macam mana frontliner negara kita dan juga negara-negara lain. Okay, macam apa yang mereka buat. So, kita perlu ambil tahu semua tu. Okay, kita perlu ambil tahu budaya dia ke, okay, adat dia ke, okay, bahasa dia ke, okay. Kita perlu ambil tahu tu supaya kita dapat bersikap global, bukan secara lokal sahaja. Maksudnya dekat sini minda kita, kamu punya fikiran mesti terbuka, menerima, okay, menerima apa yang ada tapi jangan sampai terpengaruh. Okay, baik, kesan 7. Kurang kemampuan untuk menghadapi masalah secara holistik. Maksudnya kamu tidak mempunyai kemahiran untuk selesaikan masalah secara keseluruhan. Holistik maksudnya keseluruhan, pelbagai aspek, dari segi pelbagai aspek holistik. Okay? Jadi kalau kita nak menjadi seorang individu yang global, kita mesti mempunyai kemahiran, kepakaran, kemampuan, okay, untuk menghadapi masalah secara keseluruhan, okay, sama ada secara individu, okay, masyarakat, okay, negara, okay, kita perlu mampu untuk selesaikan masalah ini. Okay, untuk menjadikan diri kita individu yang global. Okay, boleh faham tak sampai sini? Sebab ini slide pembelajaran kita yang terakhir ni. Boleh faham tak? Ada nak tanya? Kalau cikgu ada terkurang maklumat ke apa ke, nanti kita akan bincangkan lagi. Okay, kamu boleh komen nanti, boleh tanya. Okay, ada apa-apa pertanyaan setakat ni? Tak ada. Tak ada? Sudah mengantuk? Sudah mau tidur? Yes. Yes. Besok you pergi kerja mana? Dekat rumah je kan, ada kelas kan? Cikgu perlu pergi sekolah lagi ni. Ayo. Okay, ini last Okay, jadi cikgu ulang semula. Yang pertama tadi ciri, yang kedua sikap, okay, yang ketiga apa? Kepentingan. Okay, yang keempat ni kesana. Okay, yang kelima tadi perasaan. So sudah semestinya kalau kita mengamalkan ataupun kita mempunyai sikap global ni, kita semestinya berasa apa? Gembira dan bangga dengan diri kita sendiri. Okay, kita perlu rasa gembira dan bangga dengan diri kita sendiri sebab kita mampu menjadi seorang individu yang global, bukan hanya lokal. Okay, made in Malaysia. Memanglah kamu made in Malaysia, tapi kan diri kita tu mesti bersikap global. Okay, baik. Ini adalah slide yang last. Okay, tapi cikgu ada slide lagi. Okay. Baik, so secara kesimpulan dia, boleh baca sendiri. Seseorang individu itu seharusnya mampu bersaing di peringkat antarabangsa, tetapi tetap berpegang kuat kepada identiti dan bangsa sendiri. Okey, justru individu itu perlu mempersiapkan diri dan menguasai pelbagai aspek, okey, bagi menghadapi arus kemodenan dan cabaran secara lokal dan global. Okey,
Baik, ini secara kesimpulan dia. Okey. Dan latihan nanti cikgu akan minta kamu buat Cikgu akan bagi tahu nanti. Baik, seterusnya. Okey, yang terakhir cikgu harapkan, okay, may you always be reminded of just how wonderful you are. Okay, walaupun kita sebagai rakyat Malaysia perlu mempertahankan jati diri kita, tapi kita tidak boleh ketinggalan, okay, dalam arus globalisasi ataupun arus kemodenan untuk meletakkan diri kita ataupun negara kita di peringkat antarabangsa. Okay, cikgu percaya ada antara kamu nanti yang akan mengharumkan nama negara, mengharumkan nama diri sendiri, mengharumkan nama keluarga, okay, mengharumkan bangsa dan seterusnya mengharumkan nama negara. Okay, baik, seterusnya, okay, and may everyone around you find ways to always make you feel love and appreciate. Okay, dengan diri kamu yang global, okay, diharapkan, okay, orang di sekeliling kamu akan merasakan kamu, okay, apa ni, always make you feel love, okay, akan membuatkan kamu saling apa, akan membuat kamu rasa disayangi dan dihargai. So percaya kepada diri kamu and kamu boleh buat sebenarnya, okay, untuk meletakkan diri kamu, okay, di peringkat antarabangsa. Okay, dan last but not least, okay, thanks. Terima kasih kepada semua cikgu malam ni. Okay. Baik. Kita jumpa lagi next class. Jangan lupa. Okay. Nanti latihan cikgu akan bagi. Okay. Baik. Ada apa-apa nak tanya sebelum kita tamatkan? Terima kasih cikgu sebab menggalakkan kita. Okay. Baik. Cikgu tamatkan kelas dekat sini. Okay. Latihan nanti cikgu akan bagi yang dalam buku teks jugalah. Okay. Baik. Terima kasih kelas. Selamat malam. Okey, terima kasih. Terima kasih, cikgu. cikgu. Bye, cikgu.